Saya nak pakai tudung dulu. Hai. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini produk keluaran semula jadi bersama Najihah. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua. Hai. Siapa masuk tu? Hai, selamat petang semua. Dah lunch ke belum? Siapa masuk tu? Muka nampak bulat pakai bawah. Muka dah tak ada lagi sebab muka dah memang bulat. Dok, Ida. Kenapa? Ida okey lah. You nampak macam kembal pipi gitu. Dok, comel dok. Tengok. Malu. Saya malu. Malu lah. Ida yang malu sikit. Dok pong. Yang malu banyak. Dia baca lain dia. Ni bukan ni. Ni. Kena apa? Tidak ada kok. Kena apa ni? Tidak ada juga. Tak ada minat. Okey. Bahasa jeruk dia tudung. Makan. Hai, siapa yang masuk tu? Semua. Hai. Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang, selamat tengah hari. Okey, hai Kak Farida. Hai. Okey, ni saya nak tanya, clear tak suara Nisa? Boleh jawab tak kalau awak dengar ni? Clear tak suara Ida? Suara Ida pula. Tiba-tiba tukar nama. Clear tak suara Kini Nisa? tak suara Nisa dengan Ida? Hai Kak Farida. Waalaikumsalam. Hai. Tak apa ke Ida dengan Nisa duduk hari ni dah? Jangan Nisa duduk hari ni dah. Selalu ke? Tukar dah, Pak. Tukar dah. Yang dua dah ni. Kejap, kita orang tengah duduk ni. Jelas, okey, Alhamdulillah kalau jelas. Bentar dah, cek lain sekejap. Hai Wawa, Cik Wawa dengar. Alhamdulillah kalau dengar. Okey, boleh tak yang tengok live ni share. Hai Cikgu Fendi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Fendi. Hari ini dia datang dengan bahasa Arab. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, makin lebar nampaknya muka Nisa ni. Kena diet dah Macam agaknya. duduk dalam forum Nisa Ida. Siapa? Ya ke? Kita Ya bukan ke? penat diri, kita nak duduk pula. Kita nak Semua duduk, duduk diri kan. Ni kita betul. nak duduk pula. Tak apa ke? Kau nak suruh bangun. Kalau nak suruh bangun, kita bangun. Saya nampak macam orang mengandung ni pakai baju ni. Sebentar ku pulang. Kejap, okey. Yang mana masuk ni boleh tak? Nak batuk. Kena beli lemon betul-betul ni. Nisa, sorry tertypo. Tak apa. Nissan. Oh, baru baca. Jadi Nissan. Tak apa. Apa hok mana tengok ni boleh je share, boleh je like, boleh je komen tau. Sama-sama komen-komen. Kita nak share cerita hari ini. Cerita santai-santai je hari ini. Boleh. Background pun dah ni dah. Sebenarnya kan Hai Wawa. Cik Wawa ke? Cik Wawa duduk bawah. Ni Cik Wawa tu menantu Cikgu Fendi. Cik Fendi. Sakno ni sang share Sakno dia macam nak setting letak ni tak tahu nak letak kat mana. So Nisa kalau Nisa sorok je. Saya naik. Okey, boleh tak? Okey. Ayung. Oh, terima kasih Kak Farida tag. Cuba Nisa cuba tutup lampu kejap. Nissan tutup? Boleh. Gelap. Gelap. Oh, Nisa nak ambil mood ke? Nisa, hok lari dulu, Ida. Hok lari dulu, Ida sekejap lagi. Hok lari dulu, Ida sekejap lagi. Tak apa, Nisa try dulu. Tapi kalau Ida macam takut, Ida pergi ke Nisa. Tu je. Pergi kat Nisa. Nisa dah gini. Benar ke? Tak apa, boleh cuba. Tergapo pun Nisa. Music apa? Okay, Music sure. please. Music. Music. Boleh. Sekejap. Kita try. Cepatlah tambah lah. Tak ada orang.
Masuk dulu, masuk share dulu. Sebab ada Kak Tin ada tu. Uh-uh. Ada Cik Fatih. Cik pula tiba nak mencikkan orang dah puai. Masuk dulu, share dulu. Hari ni kita tak live dekat TikTok ataupun dekat IG. Sebab kita tak cukup gadget. Sorry secengik lah. Dok, sorry dah sama cengik. Kepik. Sorry dah kepik. Ida dengan live, Ida dengan live balik. Tak sukanya suara aku. Tak suka Nisa. Ya Allah, aku dah. Jadi macam tak, macam menyampah ya. Annoying dengan suara sendiri gitu dok. Suara Cik Wawa sedap dengar sebab ia lantang. Suara Cik Wawa dia lantang, Cik Anna dia lantang. Puan Ziha ke apa. Puan Ziha lagi lah. Lemah lembutnya. Kalau kita ni kepik. Kepik molek Kepik. Dia macam kecil je. Macam buat-buat lah dok. Padahal memang lagu ni lah kita. Tapi rasa suara besar dah. Besar. Suara degah. Suara kita degah tapi kepik. Kepik macam cengik. Kalau kata cerik, dek cerik. Okey, terima kasih Kak Farida. Nak tanya apa ni? Sounds horror. Bisa ya kok yang putih. Hak tu jahat aku tahu. Yeping. Ida ke dulu ambil course kom ke. Masa sorang ni masa kita buat kelas, sebab Ida ada kelas public speaking, ada kelas berita. Bila kita kena baca berita tu, Ida punya lecturer akan ajar. Ida tak boleh guna suara ni. Kena ubah suara. Dia kena macam suara berita kena. Malah je nak buat. Cuba-cuba nak dengar. Kena, aduh. Malu apa? Malu. Tapi penat lah sebab kita kena buat suara ke. Dia macam kita baca skrip. Tapi dengan intonasi dia kita kena berhenti mana kita rasa kita baca betul dah tapi benarnya salah. Dia ada sebab dia ada masuk kelas berita sebab dia ambil course tu kan. Adalah kita orang kena buat artikel, kena baca berita. Sedapnya. Tapi malulah sebab masa kita nak present tu kita kena present dengan kamera. Present macam ginilah kita buat live and akan ada satu skrip tepi tu kita akan baca skrip tepi tu. That's why lah kita. Itu yang aku dah hafal. Dia boleh baca. Skrip. So kita baca. Baca sampai habis. Tapi dia memang kena ikut tone dia lah. Ikut tone dia. Nanti lecturer kita akan bagi markah. Kita kan macam suara kita punya semula jadi suara kita kan memang gini macam suara Cik Wawa tu memang lantang dah. Dia tak payah penat-penat lah nak keluarkan suara dia. Macam kita ni penat sikit lah dah. Penat sikit lah. Macam kita ni kan macam just buat spontan je kan. Tapi kita buat ni betul dah. Betul tak? Macam kita ikut lah macam live kan. Tak boleh lah macam formal sangat. Macam berita ada cara berita sebab tu kalau berita. Tidak sebut. Macam kan macam ni saya tengok berita kita dah ada intonasi. Penat jugalah. Dengar tak sang cerita situ dengar tak? Saja je selingi. Ada cerita seram ya. Nisa ada cerita seram. Sama-sama pun Nisa lah. Pening sikit guys. Okey. Dekat sikit. Okey. Biarlah. Tu tanpa melengahkan masa, ayo kita memulakan kita punya segmen. Boleh. Okey, so untuk cerita pada kali ini sambil-sambil bertudung biasalah perempuan tak lari. Macam dah. Kita siapa minyak ni? Bila kita. Okey je. Okey. Ada sana nama peranan. Kalau tak selesai masuk sana nak suruh kita buka lapu, komen. Nanti kita buka. Okey. Tak listen lah. Tak suka dengan suara sendiri. Annoying. Okey lah. Cepatlah. Tak sedap lah 3 orang tengok ni. Ni Puan Faridah ni tengok ni. Dan Cik Wawa. Senang nak unggah. Okey. Ni kisah. Ada lagi ni. Kami okey je. Okey. Sedaplah baby tak balik. Okey. Sana pakai pula. Sana salah makan agaknya ni. Makan ikan yang tak sesuai. Duduk ke dia punya sound. Tapi dengar cerita ni dah. Dengar dah. Dengar dah.
Dia selu-selu. Lepas dia ikut yang ngajuk. Okey lah. Okey. Okey macam tu. Okey. Kami pun okey. Hai Cikgu Fendi. Cikgu Fendi, Cik Nisa kita nak cerita hantu ni. Ada cerita seram. Okey. Macam sebelum ni pun kita pernah dengar dah cerita dekat hostel, dekat asrama, dekat rumah, kena sako. Apa lagi? Dekat RNR Dekat ada tak? RNR, dekat dari kereta ni satu ni dah ada cerita. Itu tak tahulah kereta dia ni rosak ke tak. Tapi ni dah tengok FYP dekat TikTok. Dia dari satu jalan kampung, lurus. Jalan tu lurus je. Ada lampu jalan 1-2 gitu je. Tapi tempat dia mampu tu ada lampu jalan so. Cerah lah jadi. Cerah pun warna kuning gitulah. Sebab malam dekat kiri kanan putih. Perak. Dia jadi macam straight je. Ada lampu. And malam gelap. Lepas tu kereta dia mampu. Dia pun berhenti lah di tepi jalan. Dia sorang lah. Dia sorang. Lepas tu dia pun buka lah macam bonet kereta. Tina ke jatuh? Tina rasanya aku jatuh. Tak pasti Tina ke jatuh. Lepas tu dia pun turun. Dia turun buka bonet kereta. Dia buka bonet kereta tu, bonet depan tu kan. Dia buka, lepas tu dia macam ada yang tegur lah ke dia. Macam pakai ustaz. Pakai jubah putih. Pakai pia. Tanya buat apa ni? Punah ke apa? Dia tak tahu. Dia pun tak tahu juga. Dia pun macam tolong tengok lah. Pak cik tu tolong tengok. Pak cik tu macam tengok. Lepas tu pak cik tu pun yang pergi masuk kereta start. Dia pun masuk kereta, nak start kereta ya. Masih nak start tu, dia pun lenggak tengok tak ada orang dah. Mana pak cik tu? Tapi kereta tu still tak hidup lah. Lepas tu dia pun turun cari pak cik tu, tengok tak ada. And lepas dalam 2-3 minit, dalam dia macam pelik rasa ke, dia pun masuk kereta balik. Mungkin lah ni. Mungkin dia perasan dah lah. Dia pun macam main telefon, pergi telefon macam nak minta tolong bantuan gitu kan. Lepas tu dia pun pusing lah sebelah seat penumpang. Dia pusing. Belakang ke depan? Ke driver ke seat ke driver ke? Seat ke dia driver. Sebelah ni lah. Sebelah driver lah. Dakil lah maksudnya. Dia pusing, bukan pusing kat ni saya pusing tepi, sebelah seat. Sebelah seat lah. Sebelah seat. Dia tengok pak cik tu ada pun duduk luar. Pak cik tu duduk luar. Tapi dia tak tegur, dia tak takut, dia tak tegur. Lepas tu dia macam takut, dia pecah mata, dia macam naling dah, tak tahulah dia baca ke tak sebab ni dia macam tunjuk gitu. Macam ni dia lakon semula. Lepas tu dia buka balik tak ada. Tapi dia tak tegur dia dalam kereta. Lepas tu macam enak lah. Tak kau spek. Saya minggu pada gelap. Lepas tu bila dia tengok tu takut yang main nak main Honda. Tapi kita ni koci. Tengok koci. Lepas tu bila dia takut tu, dia tak terbit kereta sebab kereta memang tak hidup. Dia terang-terang memang tak hidup kereta dia. Lepas tu dia pun pusing sekali lagi, benda tu duduk dalam kereta. And berubah dah. Bukan pakai yang macam ustaz ni, berubah lah rambut panjang, baju putih. Tak tahulah. Dia cerita balik ni. Waalaikumsalam Kak Siti. Hai. Betul ni kita ada segmen ngosek sikit. So kita ceritalah. Lepas tu dia pun buka pintu, dia lari. Tahulah dia lari mana. Cerita dia gitu je lah. Dia macam and bila dia buka pintu dia lari tu kan. Dia buka pintu, benda tu tubik kok. Dia buka pintu tu ngah kok. Astagfirullahalazim. Nak ambil dia lah berkali. Benda-benda gini gitulah. Dia tak seperti itulah. So, tu adalah kalau kita ingat balik, bukan kita ingat balik lah. Tu kan orang. Hak tu lah. Hak baru tu. Okey. Besar. Ni memang kalau duduk tergelar-tergiuh tu berapa kali dah. Sudah. Okey. So, kisah satu dah settle. So, kalau nak pergi mana-mana, satu, memang orang kata kita kena beringat lah, okay? So,
Kalau masih dalam perjalanan jauh, kalau tak ada darurat, seboleh-bolehnya peneman lah. Betul lah. Kalau dok, elakkan menempuh perjalanan pada waktu tengah malam. Sebab perjalanan jauh ni memakan masa sampai malam. Kalau daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, memang akan sampai tengah malam. So kalau nak sedap-sedap, dia kena tunggu subuh ataupun tengah hari. Dalam pukul 12 kena sampai. Untuk pun lepas subuh tu Turun selalu. mungkin dalam pukul 2 sampai. pukul 2, 3 tu sampai dah. Biasa pukul 12 sampai dah kalau lepas subuh. Lepas subuh sebelum lah. subuh lah, Sebelum subuh. Subuh tak jalan. Subuh tak jalan. Tapi subuh tak jalan tu kalau retina tak digalakkan ya. Sebabnya kita dalam tempoh, sebab kalau biasa Nisa family Nisa suka turun dalam pukul 3 pagi tu Sama. Sampai pukul 3 pagi. Kebiasaannya pukul 4 subuh tu duduk Gua Musir. Sebab tu bahaya, sebabnya kita akan tempuh jeli laluan-laluan yang sunyi. Perempuan sangat bahaya. Lalu kot jeli. Bukan jeli, gerik lah. Ni saya jeli tak ni? Jeli pula dah. Gerik lah. Gerik lah. Dia macam ni saya gimana? Kok Gua Musir. Kok Gua Musir. Sebab kalau daripada kita ke Gua Musir agak walaupun dah Kelantan memang masa memang agak dekat Gua Musir tu pun satu tempat tu nama ke apa tempat tu? Bukit-bukit penusu. Bukan penusu. Ada satu tempat tu. Ada kisah dia. Tidak cerita lagi. Okey. So, kisah ni pula. Tak usah. Dia entah tak, dia auto akan ke sana. Mata ke sana sebab sana lahar. Segi lahar. Macam gitu. Okey. So, kisah yang kedua ni pula dia berkenaan dengan kisah rumah murah. Sewa. Ada baca? Ni kisah ni berkaitan dengan apa dah? Student you lah. Kita faham ya, student you selagi kohon murah rumah tu kohon suka. Jadi student you ni dia mencari rumah. Mana rumah. Dia sekumpulan student lah. Tapi benda ni jadi dekat bandar besar juga. Bandar besar. Antara universiti pelajar yang menuntut di bandar-bandar besar. So, kisah dia bermula bila geng-geng student ni terpaksa keluar daripada college. Sebabnya dah cukup tempoh masa dia orang untuk berada di college. Bagi dekat student baru pula masuk. Jadi mereka semua ni lelaki. Mereka semua ni kena cari rumah sewa untuk menetap. Jadi untuk meneruskan pengajian mereka, dia pun bising lah dengan exam motor. Muka dia seorang je ada motor. Bunyi motor. Ya Jadi Waalaikumsalam Kak Syafiza, Kak Amy. Ni sarang apa Kak Amy? Ada motor. Marah dah senyap ada. Bunyi pula. Bunyi pula lah. Ada orang yang main motor. Tak apa. Jadi Hai untuk Kak Amy. Hai Kak Syafiza. Hai Kak Syafiza. Jadi untuk teruskan pengajian dia, mereka ni buka SEM dah, dia dah cari. Dia pening cari sebabnya boleh dikatakan rumah dekat sekitar bandar memang mahal. Pinggir bandar pun mahal juga rumah-rumah ni. So, pening kepala. Mereka semua ni pening kepala nak cari mana. Kak Amy nampak Ida Nisa. Kak Amy. Kita main dalam gelak sikit hari ni. Kita ambil mood sebab sikit. kita ambil mood. Satu comel lah, kita kena undur sikit. Tak apa, kita pakai mic. Tegak kok. Lepas tu okey. Ni. Comel. Okey. Tapi rambut tekuk saja. Okay. Bising lah. Kejekoh ke? Ai. Woi. Sorry data tu, Bek. Woi. Dan Terima kasih Kak Syafiza. Hati-hati dan Nisa. Ingat ada bola kat TikTok? Tak ada. Sebab ni. Gadget tak lagi. Ingat. Hati-hati ni Saidah. Apa Kak Amy nampak sesuatu ke? Kak Amy risau takut motor tu. Duduk kita orang di tingkat atas, jangan risau Kak Amy. Okay. Ada ni member sebelah ni. Bukan member kita orang, staff syarikat sebelah ni. Dia itu motor sikit. Okey. Lepas tu dia orang pening kepala lah nak cari-cari kan. Sampailah member dia seorang ni kata, aku jumpalah rumah sewa. Lepas tu ni
tahun-tahun ni sekarang ni mereka semua ni mungkin dah bersuami isteri dah, dah ada anak dah. So macam member ni kata, "Weh, aku jumpa rumah lah." Dia kata, "Lepas tu rumah berapa ni? Harga berapa?" Dia akan tanya harga berapa. Lepas tu, "Ini murah sangat-sangat ni." "Berapa harga?" "Rumah 2 tingkat 150." Lepas tu student lelaki kan, murahnya rumah ni kan. Dia kata, "Okeylah, kita pergi tengok." So bila kita tengok semua macam rumah pun okey, 2 tingkat. So member dia orang semua ada lebih kurang 8 orang gitu. So dia pun macam okey, proceed. Kita duduk sini. Kita duduk sini. Geng dia 8 orang. So dia orang 8 orang ni memang dengan keadaan rumah 2 tingkat begitu, memanglah sangat-sangat nak. Sebabnya kalau boleh, walaupun lelaki dia nak juga privacy untuk diri sendiri kan, buat kerja apa semua kan. So mereka pun decide untuk pindahlah masuk rumah tu. Bila masuk rumah tu, dia orang pun berkemas-kemas, tapi dia orang menimbulkan rasa agak pelik juga. Apa rumah comel sebegitu tapi murah kan. Murah dah. Tapi memandangkan mereka perlukan rumah, mereka pun macam mereka macam ini je lah waktu tak apa. Murah ke mahal, cuma dua sebab nak rumah. Lah ni nak rumah. Sebab nak start, nak tidur, nak makan, nak mayar apa kan. So mereka pun duduklah situ. Mereka masuk biasa ngemah macam biasa apa semua. Lepas tu pada malam pertama mereka tidur dekat lantai ramai-ramai. Member seorang ni masuk tandas. Dia ada tandas tau, dekat bawah tu dia ada tandas, dekat dengan ruang tamu tu ada tandas, satu tandas nak naik nak naik tangga ke atas tu. Dia ada satu tandas. Dia pun tengok member dia masuk tandas Contohlah nama dia Muaz. Dia tengok Muaz Muaz dia masuk tandas lama duduk dalam tandas tu. Lain tu sekat-sekat. Lain kita orang ke? Tunggu dulu. Lekak. Dia dah jangan. Lagi kuat. Kita lagi kuat. Lagi kuat lah. Tu okey lah. Okey lah kau? Lain okey lah kau? Biasalah kutu-kutu tu. Tu siapa tu? Hai. Lain kita orang okey lah kau? Okey lah kau gini ya? Okey lah kau? Okey dah kau. Okey. Kak Firah jawab okey. Okey. Lepas tu malam pertama tu Muaz tu masuk tandas ke. Tapi member dia seorang ni, member dia nampaklah hak lain dah tidur dah, hak lain ada buat kerja masing-masing dah. Lepas tu dia pun ngati dah. Waalaikumsalam Kak Haji. Kak Amy kata ngati sebab tu tak lapu. Lepas tu member dia tengok Muaz ni masuk tau. Lama dia kata, "Ya Allah, lamanya Muaz ni masuk." Dia rasa macam tak sedar hati tau. Dia pun pergi tempat tandas tu. Dia pergi tu, dia nak buka tu terkunci daripada dalam, memandangkan ibarat ada orang lah duduk dalam tu. Lepas tu dia kata, "Biarlah dulu." Biar dulu. Bila biar, lepas tu dia kata macam lama ni Lepas tu dia duduk main tandas, duduk main nak buka. Tapi bunyilah orang flash. Orang flash. Tandas masih ada yang guna. Lepas tu tiba kawan dia Muaz pakai dia tegur. Lepas tu member tu terkedua macam bukan dia kata bukan Muaz tandas. Mana ada, aku daripada belakang lagi dia buat kerja tu. Member dia mula rasa tak sedap. Cerita apa tu? Ceng. Hai Kak Ji. Member dia mula rasa tak sedap. Lepas tu tapi member dia Waalaikumsalam. Okey, lepas tu member dia mula rasa tak sedap tapi mereka diamkan. Okey. Sudah hari yang pertama, masuk hari yang kedua. Orang yang sama kau kena? Kau semua orang kena? Semua orang kena. 88 orang tu kena? 88 orang tu kena. Lepas tu masuk hari yang kedua. Thriller lagi petang ni. Masuk hari yang kedua, masing-masing dah tidur. Masuk bilik yang pertama dekat atas tu. Bila masuk dekat bilik yang pertama tu, dia dapat ada something yang macam membuatkan dia rasa tak selesa nak duduk bilik tu. Dia nampak apa? Dia nampak macam
benda-benda putih macam itulah duduk dekat bilik tu. So bila dah dia penat seharian daripada kelas, so dia ignore je lah sebab kita penat kan. So macam otak kita pun mungkin berhalusinasi dengan ni apa semua kan. Masa dia tidur tu dia tarik je selimut. Dia tidur tu orang tarik selimut dia. Lepas tu dia terbangun. Bila dia terbangun, selimut tu tertarik lah, jatuh lagi lah. Dia rasa nenek ke benda putih tu dok, dia macam nampak macam orang yang pakai tudung dalam bilik tu kan. Dia macam nampak macam something lah, warna putih. Tapi bukan manusia lah. Lepas tu bila dah dia rasa tu, dia pun cuba turun bawah. Bila dia turun bawah, dia tengok sains-sains dia semua tak ada. Lepas tu bila dia keluar tu, apa? Tak ada apa. Bila dia keluar je daripada rumah tu, dia tengok member dia semua duduk luar rumah dah belakang kan. Rupanya member dia semua kena kacau. Hak tu dalam bilik dia tu, hak tu kena cara tu, hak tu kena tak malam tu. Ya. Rupanya hari first night dia tidur tu semua kena ganggu dah. Ada hak tu kena, hak tu macam first ni saya cerita dia kena dalam tandas kan. Member dia seorang lagi tu kena tarik kaki. Member dia seorang lagi tu kena macam-macam kena. Orang lain tu kena duduk lagi. Masing-masing tu kena masing-masing tu. Lepas tu disebabkan malam kedua tu masing-masing kena, dia kata masing-masing kena. Jadi semua ada yang sebab ada yang tidur dekat ruang tamu, ada yang tidur bilik bawah, ada yang tidur bilik atas. So member dia orang ni semua takut nak pergi kejutkan yang duduk dekat bilik atas tu. Sebabnya siapa je berani, sebab masa tu rumah tu dia tengah berdetar-dentung tau. Benda tu tengah macam mengamuk. Bukan macam mengamuk, dia macam masing-masing kena. Hak tu kena heret kaki, hak tu kena heret selimut, hak tu kena tarik ni daripada katil kena tarik ke bawah. Dia macam memang ganas, memang ganas sangat kena. Hak tu kena hak menyerupai masuk dalam bilik air tu kena pula balik tu. Jadi masing-masing dah seorang kena, seorang lagi orang tu bilik luar. Lepas tu kena istirahat dok alhamdulillah sebab lelaki kot kan. Lepas tu seorang lagi kena duduk luar kan. Bila dah nampak member dia kata, "Weh, dah kau kenapa weh? Jom keluar." Bila dah masing-masing kena tu dia kena serentak. So dia tubik bilik tu, ada tubik bilik. "Weh, kau dah kenapa weh? Aku tak boleh duduk rumah ni weh. Aku nak keluar juga." So macam bila dia orang duduk luar tu member dia seorang lagi kata, "Weh, ada seorang lagi ni salah tak nama Hasif. Weh, Hasif seorang dekat atas kan." Hasif tu lah yang paling lambat keluar. Bila dia tubik tu, dia tengok semua lah. Semua member-member duduk di belakang dah. Semua member duduk di luar rumah dah. Lepas tu masing-masing, "Kau dah kenapa?" "Aku takut dia nak masuk rumah ni, aku rela." Malam tu dia orang tidur mamak. Dia orang memang tak balik rumah, memang orang lepak mamak. Pagi tu barulah dia orang balik rumah semula, nak ambil barang-barang and nak discuss dengan tuan rumah apa sebenarnya terjadi. So bila discuss, bila tanya tuan rumah tu kata rumah tu memang lama dah tak berpenghuni dan memang ada something lah dekat rumah tu. Tu yang menyebabkan tu. Disebabkan lama tak berpenghuni, so benda tu dia akan rasa bila kita pergi duduk tu dia rasa macam kita mengganggu rumah dia. Itu macam dalam filem. Cerita dia macam dalam filem kan. Tapi sebenarnya rumah tu ada dekat sekitar bandar-bandar besar. Adalah rumah tu. Ni saya tak sebut bandar mana sebab mungkin rumah tu pun dah luar daripada Kelantan. Okey. Tapi ada. So ni saya rasa member dia orang tu pun dah pun berkahwin, dah habis belajar dah. Sebab tu cerita tu ditulis pada tahun 2018 ke 2017 macam tu lah. Something lah sebab dia cerita 4 tahun selepas tu. Memang sadis lah kalau cerita tu. Tapi memang seram lah. Kita ingat kita sorry kena, rupanya kawan kita lain pun kena juga. Tapi masing-masing mendiamkan diri tau. Sebabnya tak bagi orang lain panik. Tapi hakikatnya masing-masing dah kena. Rumah tinggal, dia marah orang kacau tempat dia mungkin. Mungkin lah. Tapi rumah tu memang murah. And lama dah tak berpenghuni. So mungkin lah juga bila ada budak-budak nak main duduk,
Tak kena. Betul. Dia pun marah lah Marah lah sebab kita nak duduk kan, semua Muslim nak duduk. So kita kena menyapu ni kan, keadaan rumah bersih lah. Kita nak beribadat kan. So macam benda tu mengganggu kot. Benda tu kita suka benda bersih. So ada kisah rumah tinggal ni, kisah suami isteri juga. Dia rumah tinggal macam mana dia cerita dia ringkas je. Cerita dia duduk, dia baru dia nak cerita. Sebab dia banyak cerita, dia campur habis cerita. Dia sebab cerita yang hampir sama tau. Dia baru kahwin. So baru kahwin, dia perlukan rumah lah untuk jalani kehidupan baru dengan husband dia kan. So bila dia duduk dengan rumah dengan husband ni, ni siapa lah ni cerita dia ni. Okey, cerita ni. Dia pasal budak Tino. So dia ni dia ada anak kot. Tak silap saya, dia tak ada anak lagi. Dia baru kahwin. So dia duduklah rumah tu. Bila husband dia mari cari, cari rumah, dia kata ada satu rumah ni murah sangat. Rumah 2 tingkat juga. Aku menyesal tu. Itulah. Rumah 2 tingkat juga dan harga sewa bulanan 1,000 lebih. So kira murah lah dia. Dekat bandar. Dekat rumah teres 2 tingkat 1,000 lebih. Memang murah. Lepas tu bila dia duduk situ, first duduk, kita buat doa selamat lah doa selamat ke apa semua. Isteri dia ni perasan tau. Masa duduk tu isteri dia perasan yang masa tengah doa selamat ni, si isteri ni duduk di dapur. Bila isteri duduk di dapur tu, kita kalau dia ada doa selamat, kita akan buka, biasalah kita akan buka tingkap rumah, kita akan buka lah pintu dapur tu. Senang kita nak buang sisa-sisa makanan banyak-banyak tu terus je letak kat luar rumah. Betul. So benda tu lah yang dibuat pada tuan rumah tu. Masa tu ramailah parents dia, adik-beradik dia berdekatan ni, mari lah tolong serba sedikit lah. Macam duduklah rumah baru ni, saja nak duduk rumah baru kan. Lepas tu bila masing-masing tengah menjamu selera tuan rumah, si isteri ni duduk dapur. Bila duduk dapur tu, dia pun tertengoklah pintu dapur tu. Tertengok pintu dapur tu, nampaklah seorang nenek. Lepas tu macam dia tegur. Dia tak tegur, dia macam biasalah kita tengok orang kan, tengok jiran lah kot, ya gitu kan. Jiran lah kot. Lepas tu dia buat kerja macam biasa. Lepas tu member anak saudara ni, dia ada anak saudara. Anak saudara tu dia macam tengok je. Bila dah settle dia pun tutuplah pintu semua, tetamu balik dan apa semua kan. And family hok mana mari daripada jauh ni bermalam lah dekat situ kan. So bila bermalam loading dah dia bermalam dekat situ. So bila bermalam, ada yang tidur dekat bilik, ada yang tidur dekat luar, macam-macam lah kayak tidur kan. Adalah anak saudara dia ni macam tengok lepas tu dia cakap nenek. Lepas tu akak ni macam nenek. Lepas tu nenek, dia sebut macam tu, nenek. Lepas tu masa-masa hiraukan macam buat tak pedulilah sebab budak Lepas tu biar je. Lepas tu bila dah semua balik, tinggallah mereka dua tu, dah semua balik dah semua tu, tinggallah mereka berdua. Sometimes si isteri ni dia dengan tapak kaki. Apa dia? Apa? Ni penampakan. Penampakan dia dengan tapak kaki, tapi dia ignore je benda tu. Dia dengan tapak kaki. Lepas tu sometimes dia balik, dia buka pintu, dia nampak orang tu, nampak nenek. Lepas tu budak nampak. Ya, budak nampak. Lepas nenek tu kena yang paling teruk, bila dah banyak kali kena, dia nampak macam sering diperhatikan, kadang-kadang dengan suara budak menangis. Lepas tu
dia rasa tak tahan tau. Dia cerita dekat husband dia. And husband dia kata, mainan perasaan awak dah kot. Orang lelaki tak tahu lah macam mana mainan perasaan je. Sekali lelaki dia mandi. Tak lelaki dia kena. Lelaki dia kena. Tak lelaki dia kena. Tak lelaki dia kena. Lelaki suami dia mandi, dia rasa macam ada tangan belakang. Atau lelaki? Okay, tangan basah. Takut. Tangan basah. Dia minta Nisa. Lepas tu tak lelaki dia kata okey. Tak boleh itu ni. Tak boleh duduk tak dah. boleh ni. Tak senang duduk dah. Tak senang duduk ni. Tak senang duduk. Lepas tu kakak dia pun mari. Adalah satu hari tu kakak dia mari dan bawa juga budak tu. Bila kakak dia tu mari bawa budak, tengah hari tu okey. Tapi alah kepetang tu budak tu pun mula something wrong. Anak saudara dia tu mula something wrong, macam bercakap, bukan bercakap, dia macam nampak benda tau. Lepas tu mula menangis apa semua kan. Lepas tu masing-masing tak sedap duduk lah. Buat apa budak ni kan. Lepas tu panggil ustaz apa kata, rasanya dah boleh dah. Ustaz ni kata dah boleh dah kot, macam slow Berubat lah. berubat. Dan dia kata rumah ni ada something. Lepas tu dia tanyalah setuai rumah ada tak gapo-gapo, macam dia kata ada dengar guli, kadang-kadang rasa macam diperhati, kadang-kadang dia si isteri ni kadang-kadang nampak macam ada bayar orang tau. Tapi dia ignore je benda tu. Tapi dia tak nampak full. Dia just nampak bayang-bayang konsep-konsep gitu. Nampak macam bayar-bayar. Tapi kita duduk sorang rumah duduk tingkat, kita tak sedap duduk. Baik duduk flat ataupun apartment. Sunyi. Husband dia pula jenis kerja tak tentu. Ada si pagi, ada si malam kan. So bila dia dah ustaz dah kata gitu, so memang laki bini ni kata tak apalah, kita cari tempat baru lah. Kita cari tempat baru, decide untuk pindah memang. Dan orang ni pun kata, ustaz ni pun kata kalau nenek yang awak nampak tu, yes memang nenek tu ada. And nenek tu bukan manusia. Nenek tu memang dia memang menetap di rumah tersebut. Dia memang duduk situ. So memang kalau kita hambat dia pun dia akan mari balik. Meremar belum rumah aku ni. Itulah. So kita hanya sementara sahaja. So macam member berdua ni tak sedap duduk lah. Tak apalah, saya decide. Dia kata decide nak cari rumah baru. So bila dia mau cari rumah baru, memang dia pun dah selamat pindah dah. Rumah tu dia pindah. Sampailah satu hari tu si suami ni mari dekat rumah balik. Menunggu rumah tu. Mungkin lah lebih kurang lah. Lepas tu dia mari dekat rumah ni balik ya, sebab dia ada tertinggal something masa tu dalam 2 bulan lepas tu lah dia itu. Dia kira minta anak kucing tu nak ambil bahagian. Lepas tu dia ni nak ayatnya betapa sekejapnya duduk situ, dia tak sempat lagi nak bermesra dengan jiran-jiran tetangga So macam bila dia mari, kebetulan satu jiran jiran di depan rumah dia tu tegur. Dia berkata, dia tanya lah, you baru pindah ke? Dia tanya tu, saya dah pindah dah, tapi saya dah pindah. Tapi dulu 2 bulan lepas tu saya duduk sini, sekarang ni saya dah pindah. Oh, you dah pindah Saya ingatkan you outstation. Lepas tu dia kata, kenapa you tinggal anak you dekat balkoni kenapa you dia macam orang Cina tu kata, kenapa you tinggal anak you sorang-sorang dekat rumah? Dia macam tu. Macam dia kata, kami tak ada anak lagi. Dia tak royak tapi macam you mikir kami tak ada anak lagi. Lepas tu member jiran depan rumah dia kata, anak saya selalu tengok anak you main sorang-sorang tau. Kadang-kadang main dekat balkoni, kadang-kadang main depan rumah. You tinggal anak you sorang-sorang ke? You nak datang ambil anak you ke? Rupanya rupanya rumah tu memang ada kisah berkenaan dengan budak tu. Sama ada budak tu mati ke apa ke, memang ada kisah. Memang budak tu pun ada gapo sometimes kadang-kadang dengan dengan tu betul lah, mungkin budak tu main lah dekat balkoni, dekat dalam rumah macam ada orang. Apa yang si isteri tu itu tu memang betul. So lepas pada tu member tu tak pergi dari rumah tu. Member tu ayat aku isteri dia kata orang depan tu kata okey. Member tu kata macam ada orang tu tak. So bila risik-risik dengan orang-orang lama, rupanya rumah tu pernah kematian budak tu. Budak tu.
So macam budak tu lah bermain-main. Kalau kasih dah waktu pula. Awak dekat Gomusel. Gomusel tu setiap pagi kalau lalu dekat mana dah tak ingat lah nama tempat tu, tapi dia jalan Kuala Kerai ke Gomusel lah. Dia ada satu kalau ni siapa rasa dekat jalan Panjik kiri kanan bukit ada satu stesen bas. Setiap pagi sebelum subuh akan ada orang tunggu situ. Kena bunuh kot budak tu mungkin lah. Ataupun budak tu mati dekat rumah tu ke. Lepas tu dia setiap pagi ni Ida dengar mana ni abah kot cerita, abah Ida dengar cerita ni. Setiap pagi sebelum subuh akan ada seorang puai hok comel tunggu sesembah. Tunggu situ. Dia bukan macam sesembah tu, dia macam pondok lah. Dia macam pondok tapi ada tunggu situ. So setiap pagi sebelum ke selepas subuh akan ada situ dia. Tak buat hari-hari. Tapi kalau orang nampak lah. Faham tak? Lepas tu dia macam pasti tanya apa bah? Abah Ida letak nama dia tu Lina. Ida ingat lagi. Abah ya Lina, ni tempat Lina ni abah gitu. Memang lalu tempat Lina ni abah Ida gitu. Saja dia cerita-cerita ya. Lepas tu cerita tu setiap pagi dia akan duduk situ. Dia nak tunggu, dia nak kerja pagi. Dia tanya buat apa? Dia boleh duduk situ sama-sama. Rupa-rupanya setiap pagi, bukan masa nak pergi kerja satu hari tu, dia pakai comel sangat. Masa nak tunggu, nak naik bas tu, ada lori tepuh dia hancur. So lekatlah memang setiap pagi duduk situ. Dia meninggal lah. Sekiranya tempat dia situ. Faham tak? Ada kisah dia sedih. Ada kisah dia situ. Setiap pagi hak nampak lah, hak tak nampak dia akan ada dekat situ tunggu. Tunggu. Kalau tapi ni tak tahulah ada ke tak. Tapi kalau dekat Kelantan ni famous. Kaltek Salah. Kaltek Salah dia mana ya? Kaltek Salah kalau nak tahu boleh Google, tapi kalau dengan Nisa cerita pun boleh. Kaltek Salah dengan jual sate. Kaltek Salah ni famous sangat. Famous sangat. Tapi ni satu lagi cerita berkenaan dengan dia ni suka menyamar. Siapa ni? Di mana? Benda ni. Ada kat jual sate tu. Dah. Jual sate tu Kaltek Salah kita buka minggu depan. Boleh. Kaltek Salah kita cerita minggu depan. Kalau Kaltek Salah ni jujur lah, kalau kita lalu tengah hari pun kita boleh meremang. Dia kesik lah. Sebab Nisa pernah lah masa tu Kaltek tu tengah beroperasi lagi. Memang beroperasi. Hai. Okey. Memang tengah beroperasi Kaltek tu. Dan Nisa macam terdetik. Masa tu tak kerti kereta lagi. Sebab Kaltek Salah ni. Dah pernah. Masa tu beroperasi. Dia beroperasi lama juga. Sebab Nisa macam pernah terdetik situ. Macam comel ni Kaltek ni. Kaltek dia comel. Luah. Comelnya Kaltek ni. Antara kereta macam tempat pam minyak kereta dengan bas-bas tu macam ibarat kalau kita nak pergi ke Gua Musel ke, dia macam tempat stesen bas gitu-gitu. Dia pam minyak yang besar-besar. Macam R&R putih gitu. Comel. Dia punya surau comel sangat-sangat. Lepas tu lepas tu dia ada macam kursi batu sikit tepi ni kan. Macam dia buat tempat untuk kita rehat-rehat lah. Sangat comel. Lepas tu dia ada macam hiasan basikal kan. Comel sangat. Basikal besar. Lepas tu dia ada kalau macam kita parking, just parking untuk turun beli dalai ke pun comel tempat dia. Macam tempat dia tu sangat-sangat strategik, sangat-sangat comel dan sangat-sangat molek. Kalau macam kita daripada perjalanan jauh dan antara kita nak ke Salur, contoh kita nak pergi ke Gata Panjang, kita nak pergi ke perjalanan jauh boleh lalu situ. Sesuai lah untuk kita berhenti makan kejap semaya. Sebab tempat surau dia comel. Sebab dia ni tak ada. Dia jangan berhenti pula. Kalau mari sini kan nampak buka padahal tak buka pun. Jangan berhenti. Kalau mari sini hok mana tak tahu tu biasanya malam dia akan nampak macam beroperasi. Tapi sebenarnya tak beroperasi pun. Okey. So, cerita last ni berkenaan dengan pasangan suami isteri juga. Dia suami dia macam kerja ibarat macam kerja polis lah sebab dia berbadan uniform gitu. So, dia baru je pasangan berkahwin juga. Bila pasangan berkahwin ni biasalah
hidup berdua kan. So isteri ni dia tak kijau lah dah kan. Dia kata tak kijau lah duk jaga masa minum untuk lelaki dah. So malam tu suami dia wayak dah. Dia kata gini, yang bang kijau ni, kijau mana yang ni? Dia cuma pagi tu dia wayak lah. Yang bang kijau malam ni. Lepas tu isteri kata okey lah dah kijau malam, biasalah boleh kan. Kijau macam kijau boleh ni ada shift malam, ada shift pagi kan. So dia kata, suami dia kata malam ni dia kijau. So rasanya boleh, rasanya bukan askar boleh rasanya. Lepas tu isteri nak okey biasa je, dia buat kerja macam biasa, tapi malam tu dia rasa macam pelik tau. Dan malam tu isteri dia tu rasa macam pelik. Dia tak ada lah rasa pelik, cuma dia macam okeylah, manusia kan. Lepas malam tu dia duduk sore, lepas tengok apa semua kemah-kemah apa, dia pun masuk bilik lah nak tidur. Dia pun bunyi. Masa dia dah nak tidur masuk bilik, dia dah masuk bilik sebab suami dia dah pagi tu, macam tengah hari tu dia kerja malam ni. Lepas tu dia masuk bilik tidur. Tiba-tiba masa dia nak terlelap tu dia bunyi macam ada orang buka pintu rumah dia tutup. Lepas tu jalan-jalan keliling-keliling rumah. Lepas tu masuk bilik, buka bilik, macam bunyi orang duk buat kerja tu. Tapi nak wayak pergi hok puan ni tak paling kau macam kita kan. Ada orang kelik kita akan jenguk. Orang kelik kau, tapi dia buat akhir malam tu orang puan ni dia tak bangun kelik. Dia tak tahu ya. Dia buat tak tahu. Dia dengar tapi dia tak tahu lah. Cuma nak tengok betul ke tak lelaki yang masuk. Tapi kan sebab kalau orang lain tak akan masuk bilik kan. Tapi orang ni masuk bilik apa semua, siap-siap ke apa kan. Masuk bilik dia lah. Masuk bilik dia lah. Sebab dia serah cahaya tubik daripada pintu bilik buka. Pintu bilik terbuka. Ada orang buka pintu bilik dia, macam sakut baju apa semua bunyi benda tu. Tapi dia tak tengok, macam dia letih, dia penat, dia macam tak sewak, dia buat dek je benda tu kan. Macam kalau tak lelaki tu biarlah. Biarlah tak lelaki kan. Lepas tu kita tidur, kalau kita tidur berdua, macam ni saya tidur seorang adik ni, saya perasan lah tilai kita tu bila orang duduk akan turun kan. Lepas tu isteri dia ni puan tu tidur. Lepas tu tak dia serang macam ada orang sebelah dia duduk. So macam tilai tu turun. Macam kita duduk, kita rasa juga pakai turun tergelar sikit. Aku tergelar sikit. So Nisa dah kau masuk tadi tak apa ke? Tak apa kami. Tak apa ke? Jadi bila itu kita kan takut cukup kan sebab berdua, tapi orang luar tak akan masuk gitu-gitu bilik dia. So bila ada orang duduk tepi tu, dia kata husband aku balik. Ya gitu je lah hati dia. So macam tak apalah. Okay, dia pun tidur dengan tenang. So bangunlah pukul 7 pagi. Dia bangun settle pukul. Dia bangun pukul 7 pagi tu. Dia pun tengok suami dia balik dengan uniform. Dengan uniform baca baru balik. Dia pun macam dia kata, "Nak pergi kijau kau?" Dia tanya. Dia kata, apa nak pergi kijau baru balik ni. Lepas tu suami dia kata, "Baru balik." Pasal apa dia mana tidur tepi dia. Lepas tu dia macam tak percaya. Dia macam bukan ke dia kata bukan ke malam balik. Mandi. Kata, saya baru balik ni. Awak tak nampak ni saya baru balik. Husband awak tak nampak ni saya dengan baju tak ada pecaknya lagi. Pukul 7 kayak biasalah. Macam dia duduk seorang dengung. Orang ke apa? Kalau benda lain, kalau benda tu dia kata tak apalah. Kalau macam orang takut juga apa jadi dia malam tu sebab orang ni lain. Lepas tu dia macam dia terkakunya di situ. So macam dia pun tak terjawab siapakah Malik tu sebab dia pun tak tengok muka. Terakhir kau. Tapi dia tak tengok masalahnya. Dia mungkin sebab dia penat lepas ngipeh kan. Dia tak tengok pun. Dia penat lepas ngipeh dia pun tidur kan. Tapi masa dia tengok lelak-lelak tu macam baru nak tidur ayam. Macam tidur ayam. Dia bunyi orang masuk pintu bilik, mandi, sakut baju, pecah baju, duduk tepi katil. Dia seram benda tu. Dia rasa.
Tapi dia tak tengoklah galak susu nak tu. bangun. Dia tak tengoklah susu tubuh tu. Siapa? Macam tu Tapi lah. bila tanya husband dia yang bukan dia tak balik, dia bawa balik je pukul 7 saat ni. So siapa host semalam tu mandi, sakut baju, buka tutup pintu. Tapi kalau nak kata orang curi, orang jahat, dia tak tutup pintu. Dia tak tutup pintu. Dia tak nyipir, dia tak adalah mandi ke. Dia tak sakut baju Dia tempat tak hot suami dia sakut. Gitu. Macam So macam cerita tu macam siapa? Siapakah Kalau dia? dia mikir siapa yang pergi dengan aku malam tu. Seram. Agak seram jugalah sebab kalau kita duduk berdua kan. Memang seram lah kisah dia begitu. Lepas tu lah kita kena semaya. Semaya tak boleh tinggal. Malam-malam tahu mana pun semaya. Semaya lah. Takut, hok paling takut ni tak tahu dah ni siapa paling takut benda-benda gini kalau benda nyahuk. Benda jahuk, contoh jahuk. Benda nyahuk ni contohlah. Kita tanya okey, dia jawab. Contohnya kalau kau mana Contohlah dia menyerupai. Dia dah lah menyerupai dah tu tak sedap tu. menyerupai itu sebutir. Tapi hak menyerupai ni kalau kita nak cari dia tu manusia ke tak Tengok mata. bukan tengok mata, tengok lekuk sini. Apa? Benda tu dia memang perfect nak menyerupai manusia kan, tapi dia tak ada lekuk ni. Antara ni. Macam mana Nisa tahu? Nisa tahu sebab Nisa baca mistik ni orang tu kata tips bila benda tu menyerupai dia tak ada lekuk bibir di sini. Is tu small. Okay. Buka aku. Seram. Dia kalau benda tu menyerupai tak ada lekuk bibir ni. Di antara hidung bibir ni kita ada lekuk dia tak ada benda tu. Benda tu lah tu. Awak kecek dengan dia ke, awak bawa-bawa. Kalau orang sumbing dia lain tau. Dia ada juga lekuk ni. Kok mana manusia dia akan ada lekuk ni. Dia memang ada lekuk ni. Kak Faridah dia ada cerita tau. Dia kata gini. Pernah dia kata ni. Cak, Nisa nak baca. Pernah sewa rumah yang dah berbulan tak diduduki. Selalunya waktu senja terpandang 2 kelipat berdiri depan tingkap. Bila dibuka kelipat tu tiada. Anak-anak jiran memaklumkan rumah tu ada something. Dah banyak orang sewa keluar. Tak pernah kekal. Oh, risau. Aku takutlah benda-benda ni. Itulah biasanya kalau rumah ada penunggu ni, ada bertuan ni, biasanya hak sewa tu tak lama. Betul. Sebab tak tahan. Ada kisah ni kalau macam tak pasti pakai, dah tahu. Kisah rumah tak kubur. Pernah dengar tak? Tak. Ada, Nisa tak tahu tapi dekat Pasir Peken mama sebab situ Nisa ke orang kawasan situ juga nak pergi ke Kota Baru. Rumah tu lah ni dah macam memang terbiar gila lah. Rumah tu memang besar. Tapi tak tahulah, tapi dengar cerita daripada Nisa kecil sampai ke besar, and orang-orang kampung kata pun memang rumah tu tuai rumah dia sendiri pun lagi. Sebabnya rumah tu dibina atas kubur. And Nisa pun tak tahu kisah dia sebenar sama ada tuai rumah tu tahu dah kau tanah tu sebenarnya tanah kubur ataupun tak. Tapi dia memang tanah atas kubur. Orang dulu kata tanah tu memang kubur dulu dan dibangunkan jadi sebuah rumah. Rumah tu memang besar macam rumah orang-orang kaya zaman dulu lah. Memang besar dengan rumah 2 tikaknya. Warna putih tak silap Nisa rumah tu. Long ni pun masih lagi ada dengan berpagarnya. Dia kata bukannya alah ke Pasir Peken betul. Dia macam alah kau nak pergi Rembau tu. Dia macam jalan dia daripada Ida tak kenal aku sebab dia daripada kampung Nisa. Dia dekat sikit lah. Macam pernah tak lalu dekat dia ada stoki di Sandra. Tak nampak. Sebab ni siapa? Sebab ni siapa kalau macam lalu kecil-kecil orang bawa kereta, mama sok tunjuk tu rumah tu tak ada orang tu. Warna-warna gitu tinggal situ. Macam ni saya tengok comelnya rumah besar, rumah tak ada orang duduk kan kita budak tak ada orang. Lepas tu bila dia besar ada akal sikit ni saya tanya lah apa tak ada orang. Lepas tu orang kita dia memang rumah tak kubur. So bila duduk je rumah tu, orang-orang kata lah daripada kisah-kisah sekeliling masyarakat ni kata ada bunyi basuh kain, bunyi dem, bunyi macam-macam.
bunyi orang buka mari, bunyi kaki orang jalan, bunyi orang kecek, macam-macam. Atas kubur kan? Boleh faham tak? Orang atas kubur tu ibarat kita serumah dengan dia. Ya, Cik Wah, banyak kisah rumah tu. Pernah sewa apa tu? Cik Wah wayak ke apa tu? Ni Kak Fardah kata saya rumah tu kan nampak kelipat. Memang macam-macam rumah tu. So macam nak sewa pun kalau terdesak pun rasa macam kita boleh tanya. Boleh tanya kat rumah. Kalau tanya dulu, buat research betul. dulu. Kalau sebab biasa tu orang tuan rumah tak royak kan. Tuan rumah tak tak royak. kira nak royak. Tanya orang sekeliling. So ni saya rasa macam Itu saja. Meremang. Ngomong dapat 3 kilo. Kalau tanya tak apa putih. Kalau ni saya rasa setakat tu sahaja. Nanti kita sambung balik cerita Caltech minggu hadapan. Nanti kita cari, kita research. Sebab dia banyak cerita juga tu. Dia banyak edisi. Banyak edisi. Sebab ramai mangsa yang kena. Rupanya ramai mangsa kena. Ramai mangsa yang kena pergi bubuh minyak situ. Caltech tu tutup dah. Tapi orang luar nampak buka. Sama juga. Sebab tepi Caltech tu ada jual sate. Sama juga sate tu. Sate tu. Rupanya kan Nisa tengok cerita-cerita gini. So bila orang lakonkan semula tu dan Nisa lalu nak pergi ikut tu, Nisa tengok ada juga. Memang gerai tu ada. Gerai tu memang ada. Belakang gerai tu. Thank you Denisa. Kubur. Betul, belakang Caltech tu kubur. Bukan belakang tepi. Tepi. Tepi tu kubur. Lepas tepi kubur tu ada gerai sate. Gerai sate. Kiranya sate tu jual depan kubur. Ikutlah rahsia itu sahaja. Kita jumpa lagi. Terima kasih mana setia mendengar. Yakini produk keluaran semula jadi bersama Najiha. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.